Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Lama kita tidak ke udara, tuan-tuan, kerana kita menghormati rakan-rakan kita yang sedang berhadapan dengan musibah banjir di pantai timur tanah air, Jadi kita kurangkan sesi live kita kerana kita tak nak juga orang kata kita tak sensitif dengan musibah yang melanda kawan-kawan kita. Dan hari ini sudah tahun baru, keadaan pun sudah mula reda. InsyaAllah kita akan teruskan live kita seperti biasa. Biasa tiap-tiap hujung tahun ni akan jadi macam tu lah, tuan-tuan. Itu sebab kita hanya bercakap bila perlu. Itu hari bila ramai sangat orang cerita tentang langkah Dubai, langkah Dubai, kita cakap jugalah sikit, kan. Kita buka pemikiran orang kita. Sebab kesian lah, tuan-tuan. Saya tengok rakyat Malaysia ni, saya ambil amat simpati, kan. Amat simpati. Kalau pilihan raya yang lepas ada lebih kurang 4.2 juta orang terang-terang ditipu oleh Perikatan Nasional, mengundi Perikatan Nasional. Kali ini saya tengok makin lama makin ramai orang yang spesies otak dia lebih kurang sama macam Papa Gomo, macam Raja Petra, kan. Makin lama makin ramai yang terpedaya dengan cerita-cerita kononnya satu hari bulan 1 kita akan ada kerajaan baru. Hari ini dah 2 hari bulan. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, yang mana yang percaya tu hari ni, kalau masih lagi nak percaya dengan Papa Gomo, Papa Musibat ataupun Papa apa yang yang seangkatan dengannya, memang alamatlah korang akan Papa Kedana. Cukuplah. Berapa lama asyik nak kena tipu je dengan dia orang ni dan tak sedar-sedar lagi. Cukup. Harap janganlah termakan lagi. Jadi malam ni saudara Azrul menemani saya dan kita akan mulakan dengan sesi soal jawab. Silakan. Siapa nak tanya dalam live TikTok, boleh ajukan di ruangan TikTok. Phone tak ada ini. Phone tak ada ini. Okey. Silakan. Okey, Dok. Langkah Dubai itu adalah yang dah berlaku lah, kan, dan dikabarkan telah digagalkan. Dan Presiden UMNO sendiri, Zahid Hamidi, mengesahkan dan memang wujud hasil laporan perisikan daripada badan-badan agensi kerajaan itu. Ya. Selaku Timbalan Perdana Menteri, sudah pastilah Datuk Seri Ahmad Zahid mengetahui tentang setiap pergerakan-pergerakan ni diorang ni. Daripada diorang naik kapal terbang nak pergi ke Dubai, masa berada di sana sudah pastilah pergerakan mereka diawasi, perjumpaan mereka. Biasanya memang kita punya badan penyiasat akan buat kerja-kerja espionage ataupun buat kerja-kerja pengintipan dan sebagainya. So setiap pergerakan mereka kita tahu, boleh jumpa ke tak boleh jumpa ke, kan? Siapa yang menghadiri perjumpaan, siapa yang peringkat awal nak pergi, lepas tu dah tahu benda dah kecoh tak berani pergi. Macam-macam. Semua sudah pastilah Presiden UMNO yang merupakan Timbalan Perdana Menteri tahu tentang apa yang berlaku. Jadi memang seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga sebagai Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Zahid, memang ada langkah Dubai. Memang ada langkah Dubai dan memang ada usaha untuk menarik ahli-ahli parlimen kita untuk bersama dengan mereka. Dan usaha ini dilakukan bukan hanya oleh mereka yang berada di dalam politik, yang takut menjadi kluster mahkamah ataupun sudah menjadi kluster mahkamah, takut nak ke penjara Sungai Buloh ataupun Kajang. Tetapi begitu juga mereka yang sedang disiasat, mereka yang sedang disiasat, yang tahu bila-bila masa mereka juga boleh menjadi kluster mahkamah. Mereka juga nak mengelakkan daripada mereka dipanggil kluster mahkamah.
Dan ada di antara mereka mempunyai kekuatan keuangan yang cukup luar biasa. Tapi seperti mana yang saya sebut, kalau dia ada kekuatan keuangan yang cukup luar biasa sekalipun, boleh menumbangkan kerajaan. Dia perlu memastikan bahawa kerajaan baru dapat dibentuk. Dan kerajaan baru tidak mungkin dapat dibentuk tanpa perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan tanpa perkenan ketua-ketua parti, kan, yang akan memutuskan secara en bloc parti mereka mahu menyokong siapa sebagai Perdana Menteri. So, dua perkara ni dah tentu tidak mungkin akan berlaku. Okey. Tapi tu, apa yang menarik yang daripada kenyataan Presiden, dia mendakwa tiada ahli parlimen dari Barisan Nasional yang terlibat. Macam mana dia nak dapatkan number tu, dia orang nak bentuk kerajaan tu? Itulah, ada usaha untuk cuba buat kacau je. Usaha untuk menarik ahli parlimen memang tak boleh. Kalau nak belanja sampai 750 juta macam yang adalah 2-3 orang blogger cakap ni, saya rasa tak logik. Ingat apa, Daim nak belanjakan duit dia sesuka hati macam tu, kan? Dia nak belanja, mestilah ada end result dia. Orang tak akan mengeluarkan modal untuk sesebuah perniagaan, tetapi kalau perniagaan itu dia tahu tak berjaya, Tak ada ROI. tak ada return of investment. Kalau misalnya duit keluar beli ahli parlimen, kerajaan tumbang. Tapi tak boleh dibentuk kerajaan baru yang boleh memastikan dia selamat daripada menjadi kluster mahkamah. So buat apa dia bayar? Betul tak? Jadi kita kena fikir juga. Okey. Tapi saya tertarik dengan Raja Petra punya video. Ada satu video dia mendakwa. Kalau kau tertarik dengan Raja Petra, there is something wrong with you. Bukan. Dalam video dia kata ini adalah peperangan Tun Daim, Tun Mahathir dan juga Anwar Ibrahim tu. Komen sikit. Karutlah semua tu. Ini sebenarnya cerita tentang Raja Petra nak cik makan je. Kalau ada perbalahan, ada persengketaan, ada adu domba, maka ada gunanya blogger-blogger yang boleh diupah seperti Raja Petra. Barulah dia boleh pergi tukar baju baru, dia boleh pakai topi baru, dia boleh pakai jaket baru. Kalau tidak, nak bayar dia punya Jaguar X5 Jaguar SUV Jaguar dia tu pun tak boleh, kan? Dia mesti ada orang yang bodoh dan diperbodohkan, barulah boleh pakai khidmat dia. Kalau semua orang cerdik, kan, dia tak boleh pakai, dia tak mendatangkan hasil. So kalau ada perbalahan, di situ dia akan dapat mencari kesempatan. Inilah manusia bernama Raja Petra. So tak payahlah kau nak tertarik dengan Raja Petra. Tapi ada logiknya juga tu. Apa yang dia kata. Apa logiknya apa? Bermakna macam ianya seolah-olah macam dendam. Kalau lah Datuk Seri Anwar ni seorang pendendam. Dah setahun dah ni tak ada apa dia buat pada Tun Dr. Mahathir. Dah setahun dah ni tak ada apa berlaku pada Tun Daim. Dah setahun dah ni tak ada apa berlaku pada Hamzah Zainuddin. Dah setahun dah ni tak ada apa berlaku pada musuh-musuh politik dia. Kita pula yang komplain, apa pasal tak buat tindakan? Dendam apa bendanya? Lainlah Mahathir. Mahathir dapat kuasa je, zoom, Najib tu ke dalam. Dia paksanya Zaid Hamidi untuk bubar UMNO. UMNO dia tak nak bubar UMNO. 47 campur lagi 40, 87 bertuduhan. Itu betul politik dendam, kan? Khalid Jeffrey tulis buku, siapa suruh? Daim suruh. Siapa yang cakap? Khalid Jeffrey secara tak langsung dia cakap.
Dia tulis buku, dia cakap Tun Daim sendiri, kan? Maknanya dia menulis bagi pihak Tun Daim, disuruh oleh Tun Daim. Kalau nak kira lah, dah setahun Anwar tak buat apa pada dia. Maknanya dalam erti kata lain, Anwar ni tak berdendam lah, kan? Kalau Anwar berdendam, awal lagi dah dapat kuasa je, macam Mahdi dapat kuasa je, dia ligan je Datuk Najib kau, kan? Dapat kuasanya, dia henyaknya Datuk Zahid kau, kan? Tapi ada juga orang UMNO bongok ni, kan? Nak bebaskan Najib, kena sokong Mahdi. Nak bebaskan Najib, kena sokong PN. Nak bebaskan Najib, kena sokong Muhyiddin. Lembu pun tak bodoh macam ni. Minta maaf cakap, kan? Ada orang percaya ni, aku baru lepas SMS WhatsApp ni. Dia kata kita orang nak kali ke PN. Sebab boleh bebaskan. Sebab apa? Sebab sekarang ada kuasa pun tak boleh bebaskan Datuk Najib. Aku tanya dia balik, habis kau ingat kau sokong PN, PN bebaskan Datuk Najib? PN lah yang masukkan Datuk Najib ke dalam. Oh, bongok sangat kan? Kuasa apa ni, pengampunan, kuasa ke bawah diri tuanku. Kita orang politik tak boleh campur tangan. Ini hak tuanku. Takkan tak faham bahasa. Kalau tak tahu, baik diam-diam, kan? Dan belajar, memahami di mana letaknya kuasa Perdana Menteri, mana letaknya kuasa ke bawah diri tuanku, mana letaknya kuasa lembaga pengampunan. Baru kita faham, kan? Kalau nak marah lembaga pengampunan pun tak boleh. Sebab kalau ikut prosedur, memang kena serve the sentence at least 1/3, 1/3. Kalau kau nak suruh ke bawah diri tuanku buat benda menggunakan budi bicara dia, menggunakan kuasa dia, buatlah baik, cakap baik-baik, rayu baik-baik, kan? Bukan kau hentam lagi. Lagilah orang tu kecewa. Betul tak? Pakai otak lah. Tekan, apa kesudahan dia? Yang merana Datuk Seri Najib. Betul tak? Betul. Patut bulan 11, dah jadi bulan 12. Bulan 12 bulan lepas. Sekarang nunggu bulan 1. Kalau sampai hujung bulan ni tak ada, macam mana? Ada dia orang fikir. Sedap je memang cakap kan. Okey, ada pula. Layan dulu tak? Layan dulu. Janji bukan tak ada berat. Berat-berat ni kita letak tepi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya. Assalamualaikum. Tak ada. Tak bunyi pun. Ke ni Tok punya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dah dengar. Sorry, lambat sikit. Okey. Telefon lama lah. Minta maaf bro. Okey ni, saya nak bertanya ni Datuk. Satu soalan. Tanya. Baru ni ada berlegar tentang skandal wang UMNO dicuri sebelum UMNO diharamkan. Kalau Datuk ada perasaan lah. Kan, mungkin Datuk ada lebih pengetahuan sikit tentang macam mana benda-benda tu boleh terjadi dan motif-motif dia tu apa sebenarnya tu. Dia macam ni. UMNO tu saya difahamkan ada terjadinya syarikat yang didaftarkan yang orang kata apa tu? Masuk bursa lah, bursa KL kita kan. Okey, dia macam ni lah. Apa komen Datuk? Dia bila tahun 1987 bila UMNO diharamkan tu, ketika tu semua duit UMNO beku. Bila duit UMNO beku, bangunan UMNO pun bil air tak dibayar lah, apa semua sekali bau hancing kan. Sehinggalah ROS mengatakan kalau ada parti baru yang berjaya menarik 70% keahlian parti lama, maka semua harta UMNO, duit UMNO akan dipindahkan kepada parti baru. Jadi dua orang ni berebut lah buat
parti baru. Satu Tun Dr. Mahathir. Tapi Tun Dr. Mahathir bila buat parti baru, dia haramkan 1,000 nama daripada menyertai parti UMNO baru tu. Dan ini menyebabkan Tengku Razali terpaksa buat parti baru juga. Mula-mula parti dia, nama dia tak diluluskan. Kemudian nama Parti Melayu Semangat 46 diluluskan. So, bila dua kumpulan ini cuba tarik ahli lama, baru dapat keahlian yang 70% ke UMNO baru. Dan UMNO baru dapat mewarisi semua harta dan juga duit UMNO lama. Okey. Semenjak daripada peristiwa tersebut adalah mesyuarat MT Penaja, Tun Mahathir mencadangkan supaya duit-duit daripada UMNO ni, duit UMNO ni jangan semua simpan dalam akaun parti. Takut akaun dibekukan macam apa yang berlaku tu lah. So, itu sebabnya dilantik 3 orang pemegang amanah. Presiden UMNO, Siswa Agung UMNO dan Bendahari UMNO. Ini kena faham Cuma Tun Dr. Mahathir dia tak nak pegang duit UMNO sebab dia pernah kena tahun 1969 120,000 duit UMNO masuk akaun dia. Dia kena income tax. Duit tu sebenarnya duit untuk pilihan raya. Jadi kebanyakan duit tu dipegang oleh Tun Daim. Tun Daim pula dia banyak pemegang amanah Antara pemegang amanah dia Halim Saad, Tajuddin Ramli, ada seorang bekas menteri. Adalah beberapa orang yang saya tahu dan saya pernah tengok dokumen surat surat satu orang akan pegang 50 juta lebih kurang. So itu dipanggil proksi lah. Zaman Pak La, proksi ni ada yang lari Itu sebab tahun 2008 bendera UMNO, bendera BN semua lambat naik sebab pemegang amanah ni melarikan diri dengan duit-duit sekali. So, bila serah duit kepada Pak La daripada zaman Mahathir ke Pak La, Mahathir menyerahkan hanya 1.2 bilion. 1.2 bilion. Memang ada banyak yang tak diserahkan, terutamanya mereka yang apa dipanggil menjadi proksi ni. Tak kira lah, ada yang kata beli saham lah, apa benda lah semua sekali kan. Memang betul memang ada yang berlaku begitu. Itu sebabnya memang kita haraplah supaya benda ni disiasat, kerana bukan setakat ianya mungkin duit yang telah pun diseleweng yang merupakan pemilik asalnya ialah UMNO, tetapi mungkin juga duit yang membolehkan Tun Daim membeli bank di Afrika dan sebagainya, di Bangladesh ini juga ada kebarangkalian bahawa duit-duit ini merupakan duit yang bak kata orang tu hasil daripada penyelewengan yang berlaku ketika beliau menjadi Menteri Kewangan. Jadi rakyat perlu tahu macam mana seorang bekas Menteri Kewangan ada duit berbilion ringgit untuk buat bank dan sebagainya. So tak salah untuk SPRM menyiasatnya. Sama juga bila PMX mengumumkan kita peruntukkan 100 juta untuk pengiklanan, publicity, propaganda, memberikan kefahaman kepada rakyat tentang kerajaan Madani ni. Geng-geng bersatu ni bukan main lagi membantah last sekali bila kita siasat, kita dapati zaman Kerajaan Perikatan Nasional 700 juta
telah dibelanjakan. Lagi teruk daripada kita. 7 kali ganda mereka belanjakan. Kalau macam zaman Datuk Seri Ismail Sabri ni, okey lagi. Kan? 200 juta saja. Tapi kita boleh nampak 200 juta sana sini poster, keluarga Malaysia sana, keluarga Malaysia sini. Boleh nampak jugalah munasabah lah 200 juta tu. Kan? Tetapi 500 juta dibelanjakan dalam tempoh 18 bulan oleh Muhyiddin Yassin dan pembantu-pembantu dia, Mak Enon dan sebagainya. Mana pergi 500 juta ni? Macam Datuk Seri Najib, kita tahu dia satu Malaysia. Zaman Mahathir ada tahu? Tak tahu. Mahathir tak ada. Muhyiddin Malaysia Prihatin. Muhyiddin apa? Malaysia Prihatin. Kau pernah dengar Malaysia Prihatin? Tak pernah. Tak pernah dengar kan? Kau ada tengok signboard Malaysia Prihatin macam yang keluarga Malaysia buat? Tak ada kan? Tak ada tuan-tuan. Kalau zaman Datuk Seri Najib, satu Malaysia tu merata ada satu Malaysia. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri, 200 juta, okey lah. Kan? Boleh nampak lah pergi sana sini, muka terpampang. Muka Datuk Seri Ismail Sabri. Munasabah lah dia belanja 200 juta. Tapi zaman Muhyiddin ni tuan-tuan, dah lah lockdown. Dia kata Malaysia prihatin. Apa yang diprihatinnya? Orang nak pergi keluar cari rezeki, cari halal pun tak boleh. Kan? 500 juta itu sebab kita orang buat report polis, minta polis siasat. SPRM pun boleh siasat. Kemana pergi 500 juta zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin? Yang ini perlu disiasat. Dengar-dengar khabar ni, Muhyiddin ni apa Mak Enon minta semua dapat. Kan? Okey? SPRM dah mulakan. Okey, Datuk, soalan yang seterusnya, Datuk, boleh? Okey, boleh. Okey, dengan terkantuinya Tun Daim dengan bangunan dia yang disita disebabkan harta luar jangka dia tu, yang mungkin ada duit UMNO juga terlibat dalam tu, yang dia sakaunya daripada UMNO tu. So, apa tindakan ahli UMNO tu? Yang ada sekarang ni lah, tak kisahlah yang berhaluan kiri ke atau kanan ke. Kalau sekarang ni tindakan yang boleh diambil ialah tindakan oleh pihak SPRM. Okey? Kerja SPRM siasat. Report ke macam mana tu? Kerja orang SPRM siasat. Saya rasa tak payahlah nak buat report lagi sebab SPRM dah beritahu dia dah siasat. Kan? Dah panggil pula 5 kali pula. Daim ni diberi peluang untuk beritahu daripada mana datang kekayaan dia yang luar biasa. 5 kali. Dari awal Februari. Daripada awal Februari. Jadi kita tak perlu nak pening kepala. Yang penting ahli UMNO ni jangan bangang. Itu je saya minta. Kan? Dah tahu Daim ni sekapal dengan Mahathir. Dah tahu Mahathir ni sekapal dengan Perikatan Nasional. Janganlah korang buat kerja bangang, pergi menyokong pula Perikatan Nasional. Dengan alasan Islam terancam lah, apa benda terancam lah, tak nak kerjasama dengan DAP lah. Minta tolong tu je lah. Jangan membodohkan diri kamu. Macam dalam ni terlalu banyak ni. Dalam TikTok ni kan, Melayu-Melayu yang tak berapa cerdik ni berkumpul-kumpul kat dalam TikTok saya ni. Tak tahulah PN bayar ke apa benda kan. Bagi saya tak kisahlah. Cuma orang Melayu kena cerdik. Jangan sampai kita menjadi mangsa penipuan. Penipu-penipu ni semua. Cukup lah. Ya, betul, Datuk. Saya setuju dengan Datuk tu. Saya harap orang-orang ahli-ahli UMNO semua kena ambil perhatian sikit sebab ini adalah pengkhianatan lah. Pengkhianatan yang sangat besar pada parti tu. Betul. Sampai dia boleh mengawal ekonomi negara ni dengan dana yang begitu besar tu kan. Sampai mengunggut pihak berkuasa. Tapi jangan lupa antara dia orang yang awal sekali minta supaya Daim disiasat ni ialah Razman.
Razman ni ialah Pesuruhjaya PAS Negeri Perak. Dulu dia suruh siasat. Sebab Daim masa tu belah UMNO. Dia orang masa tu belah sana. Sekarang ni bila Daim dah belah dia orang, senyap ditutupnya mulut Razman ni. Tak ada kita dengar lagi Razman bising-bising. Inilah realiti. Okey, terima kasih. Okey Datuk, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, silakan. TikTok ke studio? Ha? TikTok ke studio? Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ini kalau Datuk kenal saya ni orang panggil Wak Gani tu. Yang Okey, ceras. Wak. Ya, Wak, cakap Ceras. terus, Wak. Dulu saya buka gerai tepi jalan lah. Okey. Ahli politik semua tumbuh pada gerai saya lah. Okey. Masa itu Wan Aziza jadi wakil rakyat Tajang. Okey. Alhamdulillah. Okey, Wak. Tolong soalan, saya- Wak. Soalan. Yang zaman-zamannya Bang Fina jangan percaya lah. Minta-minta sokong lah apa yang dapat anda sekarang ni. Pemimpin yang baru ni. Sokong. Okey. Itu saya mintaan saya itulah. Jangan tertipu lagi lah. Ya. Biar PM kita buat kerja yang ikhlas. Itulah harapan saya. Okey. Saya tak minta apa-apa. Supaya rakyat cerdik semualah. Betul. Okey tu ya. Okey. Terima kasih, Wak. Ya tu. Assalamualaikum. Wak Gani minta orang cerdik. Okeylah. Kita pun dah lemah lah. Tengok orang Melayu ni makin lama, Allah Akbar. Kan? Yang bingai ni makin lama makin ramai. Okey. Ada lagi ke nak naik? Tak apa. Jalan dulu studio. Okey, Tok Hmm. Ada satu poster tular ni Tok Operasi Tangkap Pembangkang. Senarai yang akan ditangkap Tun Mahathir, Tun Daim, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Ismail Sabri, Isyamuddin Hussein, Hamzah Zainuddin, Tuan Ibrahim, Taqiyuddin dan Wan Saiful Wanjan itu. Ada komen sikit tak? Ini cerita yang dilemparkan oleh Raja Petra ni dah setahun lebih dah. Ingat lagi tak? Dia pernah cakap hari ni orang ni akan ditangkap, orang tu akan ditangkap, orang ni semua nak ditangkap kan? Semua ni cerita karut. Tak berlaku pun. Dan nak beritahu zaman sekarang ni bukan boleh macam zaman Mahathir. Zaman Mahathir hari ni engkau tak buat salah, engkau baru difikir akan buat salah, dah ditangkapnya. Sebab ketika tu ada apa yang dipanggil sebagai Prevention Act. Akta pencegahan. Engkau belum bom bangunan, dia orang boleh tangkap kau. Engkau belum bunuh orang, dia orang boleh tangkap kau. Engkau belum mahsud orang, dia orang boleh tangkap kau. Kan? Sebab ada akta pencegahan. Sekarang dah tak ada dah akta pencegahan tu. Yang ada cuma apa dia? Akta polis, kanun acara jenayah, kan? Kena buat salah dulu baru boleh ditangkap. Dan bila dia buat salah pun, geng-geng PN ni kalau mereka buat salah, nak pergi ke penjara tu memakan masa sangat lama. Kan? Lawan di mahkamah, habis mahkamah tinggi, pergi mahkamah rayuan, habis mahkamah rayuan, pergi ke mahkamah persekutuan, barulah boleh masuk penjara. Bukan senang. Kan? Jadi tak payah percayalah dengan Raja Petra ni. Kerja dia menipu je. Satu hari kalau dia tak menipu, tuan-tuan, dia gatal-gatal badan. Okey. Okey Tok Hamzah Zainuddin Tok dia menyifatkan tempoh kerajaan Madani ni setahun ni hanya tahu berpolitik saja Tok. Kalau nak ikutkan lah hari ni, kita tengok kalau PMX tu hanya berpolitik saja. Kita tengok jadual dia, banyak pergi luar negara, berjumpa dengan ketua-ketua negara, jumpa dengan investor-investor, berjumpa dengan konglomerat sana sini untuk tarik mereka datang melabur di Malaysia. Yang hari ni sebenarnya kerja 24 jam berpolitik saja, tak pernah fikir tentang nasib rakyat mereka.
ialah geng-geng Perikatan Nasional. Bakal. Mereka yang realitinya buat kerja ni. Hari ni tengok. Sekejap langkah Sheraton, sekejap langkah Dubai, sekejap langkah mayat aku. Ada je. Cubalah sekali-sekala Hamzah Zainuddin ni move on lah. Kan? Kalau ditakdirkan anak dia ke penjara kerana minyak masak yang anak dia simpan ke, hadap je lah. Kan? Kalau kalah di Mahkamah Tinggi, rayu ke Mahkamah Rayuan. Kalah di Mahkamah Rayuan, merayu di Mahkamah Persekutuan. By the time sampai kat Mahkamah Persekutuan, mungkin dia dah jadi kerajaan agaknya. Nauzubillah min zalik lah. So buat je lah kerja, jaga rakyat. Kau jaga rakyat, rakyat sayang kau, kau menang pilihan raya lagi 4 tahun atau lagi 3 tahun. Betul tak? Kalau kerja kau berpolitik tak habis-habis ni, orang pun bosan. Kita pun penat nak menghadap dia orang ni. Sebab kadang-kadang cakap 10 kali, 1 kali pun tak masuk kepala. Balik-balik cerita tentang Melayu terancam, Melayu terancam. Macam mana Melayu boleh terancam dalam keadaan hari ni di bawah pemerintahan kerajaan Madani ni? Peruntukan untuk orang Melayu berlipat kali ganda naik. Peruntukan untuk Islam berlipat kali ganda naik. Program-program pemantapan nilai Islam, program-program untuk orang Melayu berlipat kali ganda tanpa sebarang bantahan daripada DAP. Ada 1-2 DAP yang pro Mahathir ni keluar kenyataan, terus dia orang kata itu kenyataan daripada DAP secara keseluruhan ni. Kadang-kadang explain banyak kali tapi tak faham. Zam Syahril, silakan Zam Syahril. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu soalan, Datuk. Berkenaan dengan hala 7 UMNO di Terengganu. Macam mana, Datuk? Kenapa dengan hala 7 UMNO di Terengganu? Bagi saya ahli UMNO di kita kan Terengganu dah ni ada, saya melihat kita dah ada ketua perhubungan UMNO yang baru. Okey. Dia baru saja dilantik bulan lepas, selepas pilihan raya kecil di Kembangan. Kita bagi peluang lah kepada Datuk Rozi untuk mengemudi UMNO Terengganu dengan cara yang baru, bersama dengan kepimpinan yang baru, saf kepimpinan yang baru. InsyaAllah saya yakin akan ada perubahan di negeri Terengganu. Sebab apa, Datuk? Saya melihat kepimpinan yang ada sekarang ni, saya melihat Diorang lebih kepada bila nak pilihan raya baru gerak kerja dia bergerak. Jadi sekarang ni, dalam masa sekarang ni, diorang punya gerak kerja tu tak ada bagi saya, Datuk. Memang kita tak nafikan lah dari segi kekangan keuangan ni, memang kita ada sikit. Itu saya tak nafikan. Sebab macam saya tanya PM, kepimpinan di Terengganu ni, dia lebih kepada kata dekat pilihan raya baru nak buat gerak kerja. Macam mana macam tu, Datuk? Saya rasa tak mendatangkan hasil yang memuaskan. PM pun ada juga tegur minta UMNO turun ke akar umbi dan sebagainya kan. Sebenarnya ada juga kita ni masalah kekangan keuangan dan sebagainya. Setiap kali nak turun, nak buat program dan sebagainya, semua memerlukan belanja yang besar. Bukan langsung tidak ada belanja. Dulu zaman kita memerintah secara bersendirian dulu, masa duit tengah ada, memang tak ada masalah. Tetapi sekarang ni, kita jadi pembangkang pun boleh tahan lama. Ketika zaman jadi pembangkang tu pula, duit kita kena beku. Lepas tu, segala simpanan yang ada, kita terpaksa gunakan. Jadi aset-aset pun banyak yang kita terpaksa cairkan. So ini agak menjejaskan jugalah prestasi pergerakan kita. Kita tidak nafikan. Lepas tu satu lagi, Datuk, saya nak tanya, Datuk. Macam di Terengganu ni, saya tengok penerangan tak ada gerak kerja yang kuat lah dekat Terengganu ni. Kenapa, Datuk? Penerangan sekarang ni saya tak pasti siapa ketua penerangan yang baru. Okey.
Tapi baru bulan lepas dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, kita baru tukar ketua perhubungan yang baru. Biasanya bila kita tukar ketua perhubungan yang baru, kita akan berhadapan dengan kepimpinan baru. Kita ada timbalan pengurusi perhubungan baru, kita ada ketua setiausaha perhubungan baru, ketua perangan baru. Saya tak pasti sudah diumumkan ke belum, tetapi setakat ni saya belum dengar lagi sebarang pengumuman oleh Datuk Rozi. Bagi dia masa sikit, bagi dia masa sebab baru je, belum sebulan pun. Bagi dia masa untuk susun pasukan baru. Okey. Yalah, saya tengok, sebab saya tengok kepimpinan lama ni tak ada gerak kerja lah. Betul saya cakap. Sebab tu kelemahan UMNO di Terengganu ni cukup kritikal bagi saya lah. Ya. Sebab saya melihat walaupun kita UMNO di Terengganu ni Tak, jadi Zam. tak ada. Yang lama ni Zam dah ditukar baru. So bagi masa sikit Zam untuk Terengganu ni, boleh? Saya sedih, saya sedih Datuk. Sebab UMNO teruk di Terengganu Datuk. Saya sedih betul sebab yalah. Zam, UMNO bahagian ni mana, Zam? Pemerintah, kan? Bahagian mana? Bahagian mana? Besut. Cari ketua bahagian Besut kan. Organize lah seminggu sekali buat live macam ni kan. Setidak-tidaknya ahli-ahli dekat Besut tu mendapat maklumat tentang perkembangan isu-isu semasa. Bolehlah panggil saya kan. Kalau rasa berat sangat nak panggil saya pergi ke sana, boleh panggil saya secara live. Kumpul 3-4 orang, buat live kat sana bersama ketua bahagian ke, ketua penangan bahagian ke. Jemput saya masuk dalam live tersebut. Boleh. Itu saya tanya Datuk tu, penerangan, pegawai perhubungan, cawangan ke apa ke. Saya tak tahu sekarang ni dekat Besut ni, dekat Terengganu ni macam mana. Itu kita tak tahu nak tuju pada siapa untuk saya nak organisekan benda ni. Buat masa ni tuju kepada ketua bahagian dulu. Kenal ketua bahagian tak? Ketua bahagian pun saya tak tahu dekat Besut ni siapa. Okey, nanti WhatsApp saya. Masalahnya. Nanti saya bagi nombor telefon dia. WhatsApp saya. Okey Zam, ada soalan lain? Soalan lain tak ada. Cuma Datuk DM nombor telefon dekat TikTok saya. 0123320000. Tak ada Datuk, nak tulis je tu. Maxis 33 20,000. 33 20,000. 20,000. Maxis 33 20,000. Maxis 33 20,000. 33 20,000. Okey. 20,000. 112 lah. Ya. Ya. 20,000. Berapa? 3 berapa? Maxis 33 20,000. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, soalan studio. Okay tu, soalan studio tu Tuan Ibrahim ni, dia gesa kerajaan Tuan Ibrahim ni, dia gesa kerajaan padam persepsi rakyat terhadap isu 3R hanya terpakai pada Perikatan Nasional. Ini kerana tiada tindakan yang diambil ke atas MP Beruas. Banyak orang pula telefon ni. Bagi nombor telefon tadi. Okey, jangan telefon sekarang kemudian lah. Okey. Dia macam ni lah, Tuan Brand Tuan Man ni, dia sentiasa nak cuba mengandu dombakan antara UMNO dengan DAP ni, kan? So bila DAP ni, kita pun tahulah ada setengah-setengah daripada dia, mereka ni yalah, cuba nak menjatuhkan grup ataupun kepimpinan DAP yang sedia ada. So adalah di antara mereka ni dengan agenda-agenda tertentu mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menjejaskan hubungan, kan? Ada yang mengeluarkan kenyataan mengatakan kita nak lihat Perdana Menteri bukan Melayu satu hari nanti. Sebenarnya tak kira lah sama ada dia niat dia nak sabotage ke ataupun tidak, ataupun dia just speak out his mind, kan? Ataupun dia hanya melontarkan idea atau iltizam dia atau cita-cita dia, kan? Boleh, bukan tak boleh, kan?
Tapi cuba pakai otak. Itu je. Kan? Kenapa dalam keadaan orang tahu bahawa kita sekarang ni cuba nak yakinkan rakyat bahawa dah ada perubahan pada DAP. Kita nak beritahu DAP tak macam dulu lagi. Kenapa tiba-tiba nak keluar balik ayat-ayat lama yang menyebabkan orang takut dengan DAP? Betul tak? Itu sebab kita cakap ini seperti sabotaj. Tak boleh salahkan kita beranggapan begitu. Sebab dari segi logik akal, tidak ada orang yang normal otak dia akan mengeluarkan kenyataan di masa yang tidak sesuai. Contohlah, contoh. Ada juga orang Melayu. Ada juga orang Melayu yang tak puas hati dengan tindakan Tengku Abdul Rahman, bersetuju memberikan kerakyatan Jusoli kepada bukan Melayu. Kita baru je buat form kerajaan perpaduan ni. Tiba-tiba ada satu orang nama Lokman Adam, dia kata dah tiba masanya kita kaji balik kerakyatan kepada bukan Melayu. Boleh tak keluar ayat macam tu? Akan jadi isu besar. Akan jadi isu besar, betul tak? Dan orang-orang bukan Melayu akan marah pada Lokman Adam ni. Betul tak betul? Kalau Lokman Adam gunakan otak dia yang waras, dia keluarkan tak ayat tu? Dia tak akan keluarkan. Sebab itu akan menyebabkan orang marah pada UMNO. Dan bila orang marah pada UMNO, dia tak marah pada Lokman Adam. Dia marah pada UMNO. Kerana kononnya UMNO chauvinis, UMNO tak boleh terima bukan Melayu. Betul tak? Sama juga hari ni, kan? Kerana ada satu dua orang yang bercakap tak menggunakan otak, orang serang DAP. Itu sebab kena berhati-hati. Dan kita pun sebagai orang UMNO kena faham, kan? Bila Hisham Jalil mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang nak memecah belahkan kita, tak ada orang DAP yang kata bahawa itu kenyataan UMNO. Betul tak? Sebab dia orang tahu itu kenyataan Hisham Jalil. Individu. Kenyataan peribadi Hisham Jalil. Individu. Bukan UMNO. Tapi kenapalah kita ni, bila ada satu dua orang yang kita tahu ni agenda dia memang nak menjatuhkan Anthony Loke, kan? Dia pula pergi bantai DAP. Padahal orang yang keluar kenyataan itu, tujuan dia pun memang nak sabotaj Anthony. Betul tak? Ini kita kena faham. Okey? Tapi saya tertarik selepas dia kenyataan tu dikeluarkan, Anthony Loke balas dengan kenyataan daripada parti dan MP Beruang ngeh memohon maaf. Ya. Okey tu. Soalan seterusnya tu bila kita sebut pasal kerajaan ni kan mesti ada Perdana Menteri baru, betul? Saya dengar sampai ada tawaran diberikan kepada Sarawak untuk jadi Perdana Menteri tu. Tadi Abang Jo dah mengeluarkan kenyataan lah. Dia kata Sarawak fokus untuk jaga ekonomi rakyat. Dan Sarawak akan bersama dengan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So cerita-cerita ni, langkah Dubai ke langkah apa pun, bazir masa dia kata. Kan? So itu satu indikasi yang jelas bahawa apa pun langkah yang dibuat oleh Perikatan Nasional ni akan berhadapan dengan jalan buntu. Kan? Tidak akan beroleh sebarang kejayaan. InsyaAllah. Okey? Tun Mahathir dia ada dakwa, dia kata kalau nak ada nak naik. Tak apa je cakap. Kalau nak siasat Tun, siasat semua Tun. Adakah ini termasuk dengan Tun yang berada di Sarawak itu? Tak tahu lah. Jangan bazir masa lah kita melayan Tun Mahathir ni. Okey. Musang King, silakan Musang King. Sedap ni Musang King ni. Assalamualaikum. Musang King. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk. Ya. Cakap. Okey, baru clear. Ha? Baru clear, baru clear. Clear.
Saya nampak buah durian ni clear je. Buah durian ni clear tu. Okay, soalan. Okey, soalan. Tu saya nak tanya soalan apa pendapat tu mengenai kenyataan yang tu pernah buat mengenai PMX suatu ketika dulu sebelum PMX dijadikan dinaikkan sebagai Perdana Menteri. Banyak kenyataan-kenyataan yang Datuk pernah buat mengenai itu sekarang ni nampak kontra, berbalik pada 300 derajat. Dia macam inilah ni Musang King. You pernah dengar tak Muhyiddin Yassin cakap PAS parti ajaran sesat? Pernah. Lepas dia bergabung dengan PAS, dia cakap lagi tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi kan? Ya. Sama lah tu. Kan? Yang buat keputusan tak bagi peluang BN merintah secara bersendirian ni ialah rakyat kan? Ya, betul. Betul tak? Jadi bila rakyat tak bagi BN menang, tak bagi PN menang, tak bagi PH menang, tuanku titahkan PN kerjasama dengan PH. Kalau PN kerjasama dengan PH, musuh kami tetap masih lagi Pakatan Harapan dengan PN. Betul tak? Tapi disebabkan PN tak nak kerjasama dengan PH, maka tuanku titahkan BN kerjasama dengan PH. Sekarang kita dah berkawan dengan musuh kita. Takkan kita nak ulang balik apa yang cerita tak baik kita cakap pasal kawan baru kita. Betul tak? Macam kita dulu, masa kita dengan girlfriend kita berkawan, bergaduh. Bergaduh. Last kali kahwin. Takkan dah kahwin, kita nak cerita buruk pasal bekas bini dengan bini kita ni sekarang ni. Betul tak? Ada kala kita terpaksa diamkan, kita diamkanlah. Macam tu lah pendekatan yang diambil oleh Muhyiddin Yassin. Itu juga pendekatan yang diambil oleh Mahathir. Mahathir dulu kata PAS ni parti ajaran sesat juga. Kan? Siapa yang mati di Memali tu mati katak. Hari ni dia naik petas PAS pakai baju PAS lagi. Cuma dia belum pakai kepiah dengan serban je. Begitu. Jadi jawapan tu pun saya bersetuju, saya agree. Datuk bagi jawapan tu yang bijak. Alhamdulillah. Saya salut. Saya ni tu, saya tidak memihak kepada mana-mana. Cuma saya nak mencari yang betul, kita sokong betul. Yang salah, kita kata salah. Ini kita bersifat bersetuju dan tidak bersetuju itu. Saya macam dia tu. Saya tengok dalam politik mutakhir ni tu, kebanyakan politik-politik ni boleh dikatakan semua parti pernah bekerjasama di antara satu sama lain. Datuk bersetuju tak? Betul kan? Ada yang dulunya musuh, betul-betul musuh, dijadikan sebagai kawan. Yang dulu sebagai kawan, tidak sebentar peluk, sebentar selimut, satu kali selimut, dijadikan musuh. Itu lumrah dalam politik. Betul. Cuma Datuk, saya nak tanya Datuk, Itu yang memudahkan kita sebenarnya. Kenapa UMNO sekarang ni senang kerjasama dengan DAP? Sebab semasa PAS bekerjasama dengan DAP, PAS dah sucikan DAP. Video-video tu banyak, kita boleh keluarkan balik. Semasa bersatu bersama dengan DAP, mereka juga dah sucikan DAP. Jadi hari ni bila diorang kata macam-macam pasal DAP, kita keluarkan balik je video-video diorang sucikan DAP, video-video bersatu pun sucikan DAP, kan? Ya Datuk. Okey, kita berbincang Datuk. Saya suka dengan Datuk. Sebab Datuk adalah orang yang petah berkata-kata. Saya di mana Datuk turun sampai Kelantan depan, saya akan ikuti viti Datuk. Sebab saya suka Datuk punya ucapan. Cuma Datuk, saya nak tanya mengenai dengan DAP tu. Bagi saya kurang bersetuju lah PAS menyucikan DAP. Cuma masa PAS bersama dengan DAP dulu, ataupun bersatu bersama dengan DAP, bila berkawan tu, ialah
Macam sekarang pun UMNO dengan DAP harap-harap tu kekal lama, tetapi waktu sekarang biasalah apabila bau wangi, apa pun wangi Datuk. Tapi nanti bila dah start mula berbusuk, yang wangi pun dia busuk. Itu lumrah dunia. Dia Cuma macam ni Datuk, ni. saya nak tanya- Dia tak kira lumrah tak lumrah. Kalau DAP tak betul, kita balon. Saya setuju tu. Betul. Kita tengok bila PAS dulu dengan DAP, bila DAP tak betul dia balon tak? Ada tak pernah tengok? Saya Tak ada. Sama juga bersatu. Bila dia bersama dengan DAP, macam-macam DAP buat. Ada dia balon tak? Tak ada. Betul tak? Sekarang ni Alhamdulillah. Setakat hari ni, bila Ramasamy duk bantai pasal penjawat awam dikuasai Bumiputra, kita balon tak cukup tanah. Bila Lim Kee Siang bantai pasal nak Perdana Menteri bukan Melayu, kita balon. Bila Tan Kok Wai nak pilihan raya PBT, kita balon. Kita tak tunduk dengan DAP. Ini kena faham itu bezanya. Dan satu saya nak beritahu, kelebihan kita ialah kita berkawan dengan DAP yang sudah belajar melalui kesilapan dia. Dia berada dalam kerajaan 22 bulan kan? Akibat daripada silap cakap, akibat daripada terlajak perbuatan, mengguris hati orang Melayu, mengguris hati orang Islam. Apa jadi pada DAP? Daripada ada kuasa, hilang kuasa. So, generasi baru ni, dia belajar melalui kesilapan orang lama. YB Anthony Loke ni, dia ialah generasi baru DAP. Dia belajar melalui kesilapan orang lama. So, ini memudahkan kerjasama antara UMNO dan juga DAP. Tapi kalau besok lusa, macam you cakap kan, you cakap ni kalau tengah cantik, bau wangi apa semua sekali, tak ada, kita tak pakai macam tu. Engkau tak betul sekarang juga kita bantai, kita tibai. Kita tak peduli. Kita tak tunggu dah berpecah baru yang busuk pun jadi wangi, tak ada. Kan? Sekarang time wangi pun kau cakap melampau je, kita bantai. This is our stance. Ini pendirian kita. Tapi kita punya nasib baik sebab DAP hari ni belajar melalui kesilapan orang lama. So mereka sangat berhati-hati. Yang tak berhati-hati keluar kenyataan ni ialah orang yang nak menjatuhkan Anthony. Ini kena faham. Okey Datuk. Satu lagi tu. Saya ni Datuk, saya sebenarnya kalau Datuk tahu, saya dalam UMNO ni, kalau Datuk potong saja saya punya tangan ni, gua darah biru Datuk. Kira kampung saya. UMNO merah. BN. UMNO merah, biru tu BN. UMNO merah, biru tu BN. Merah tu sekarang lah tu. Dulu mana ada beg merah. Saya daripada tahun 90-an dulu Datuk. Biru lah. Biru lah tu kan. Dulu biru tu hijau je. Okey, saya tanya Datuk. Apa nama, dalam kerajaan sekarang, saya rasa tak perhati satu je lah. Apa yang pucuk pimpinan kita, dia kata yang dia perjuangkan dulu selama 25 tahun, apabila diberi kuasa sekarang ni, saya nak tanya, kenapa banyak yang dia kontra 3 tahun belajar? Saya betul-betul bagi contoh. Contohnya lah, dia katakan soal harga minyak nak turun, tak turun. Okey dah, macam ni nanti. Sekejap. Ya. Pertama sekali saya nak beritahu, UMNO tak pernah bersetuju dengan konsep bagi subsidi pukal. Itu sebab pada 1 Disember tahun 2014, Datuk Seri Najib telah tarik subsidi pukal petrol diesel ni. Kita gantikan dengan subsidi bersasar. Ini apa yang Datuk Seri Najib buat.
Memang betul Datuk Seri Anwar dulu ada janji nak turunkan harga minyak. Tapi masa dia berjanji tu, kan, harga minyak kat Saudi tu baru 50 sen. Kan? Hari ni harga minyak Saudi lebih mahal daripada harga minyak di Malaysia. Dan saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar kerana dia tak ikut ego dia. Kalau dia ikut ego dia, tentulah dia nak tunai janji dia yang dulu. Tapi sekarang ni sebab dia bukan pemerintah secara mutlak tau, kena faham. Hari ni dia bentuk kerajaan bersama dengan BN yang polisi dia tentang subsidi pukal ini berbeza. Dan dia korbankan ego dia, dia dengar juga pandangan daripada BN. Sebab kita ni ada pengalaman. Pengalaman kita zaman Datuk Najib tu, dulu kenapa kita tarik subsidi minyak ni? Kan? Kita tarik subsidi minyak ni kerana pada ketika itu subsidi ni untuk 2014 kos dia 22.34 bilion. 22.34 bilion ni untuk RON95 diesel LPG, gas bermasak. 3 barang ni 22.34 bilion, tapi yang menikmati dia 30% B40 dan lagi 70% pergi kepada M40 dan the top 20. Jadi mana datang logiknya subsidi minyak ni diberi pada orang kaya lebih pada orang miskin? Musyaking. Betul. Logik tak? Ya, jadi kita patut terima kasih pada Datuk Seri Anwar kerana dia buang ego dia. Dia ikut cakap kita. Lebih-lebih lagi tapi sekarang ni subsidi RON95 diesel ni semua 25% je yang pergi kepada B40. Yang lain pergi pada M40 dan top 20. Lagi banyak. Tapi tu saya nak beritahu lah. Ya. Dia macam saya orang berniaga kan tu. Saya berniaga di Klang Valley ni. Memang terasa lah dengan kos harga barang tu. Betul lah. Kalau orang tu mengatakan harga Musyaking. Musyaking. Saya tak faham apa gilanya awak nak terasa ni. Belum start pun. Macam mana kau rasa? Bukan saya cakap harga barang. Subsidi minyak tak? Subsidi minyak dah tarik balik ke? Belum kan? Saya cakap bukan harga minyak. Saya cakap harga barang. Harga barang. Ni, harga barang ni aku nak beritahu dengan kau. Harga barang ni bergantung kepada penawaran dan permintaan. Mana ada satu kerajaan dalam dunia dia boleh kawal harga barang ni? Tak ada. Kecuali kalau barang tu kita bagi subsidi. Contohnya aku bawa balik ke Thailand ni. Bila aku berada di Thailand ni, aku bawa kereta tau. Baru aku rasa cukup bersyukur jadi rakyat Malaysia ni. Sebab apa tau? Bila aku isi minyak kat Malaysia ni, tangki penuh Alphard ni, boleh masuk 140 lah. Tangki penuh 140. Kata aku isi minyak kat Thailand, aku isi minyak tangki penuh RM362. RM362. 2.6 kali ganda tau. Cuba bayangkan kalau kita bukan rakyat Malaysia sekarang ni. Tetapi yang lebih menduka citakan, hari ni rakyat Malaysia patut bayar RM362. Rakyat Malaysia dah lah bayar 140. Yang bayar 140 ni, dia nikmat berapa? 362, 140. 220 subsidi kerajaan. 220 subsidi kerajaan. Macam aku pakai Alphard, aku dapat 220. Cuba bayangkan kalau orang yang B40, yang pakai kancil, yang pakai Myvi ni, tangki minyak penuh boleh isi RM50. Berapa sen dia dapat? Adalah kalau 2014 dulu dalam RM17.40. 1 liter dapat 68 sen subsidi. Sekarang ni subsidi lebih tau. Kita nikmati subsidi lebih tau.
RM1 lebih tau. Bukan sikit tau. So habis kalau B40 orang miskin yang pakai motosikal saja, yang sekali isi minyak 3 liter, 4 liter, macam mana? Adil tak? Duit kekayaan negara ni kita bagi kepada the top 20 lebih banyak daripada the B40. Datuk Seri Anwar dia fikir benda ni juga. Kalau dia tak fikir benda ni, maka lebih baiklah kita kayakan yang bertambah kaya. Itu yang kaya bertambah kaya, yang miskin apa kedana. Itu sebabnya kita kena betulkan cara kita bagi subsidi bersasar ni. Sekarang kita dah lancarkan apa yang dipanggil sebagai padu, kan. Padu ni dia akan ambil data macam-macam, kan. Ni pun ada yang bangang yang membantah padu ni sebab dia tak faham apa itu padu. Dia ingat ambil data baru daripada orang ramai. Tidak, kita kumpulkan data yang sedia ada di pengkalan data di semua kementerian, agensi segala macam tu, 200 lebih, campurkan semua sekali, letak satu tempat, supaya bila kita dapat maklumat yang lengkap, kita baru tahu bahawa ada orang dia B40 tapi dia ada anak ramai, dia lebih memerlukan daripada B40 yang anak seorang dua. Tapi dia M40. Lepas ni pula kemungkinan besar orang yang top 20 pun boleh dapat bantuan. Sebab anak dia mungkin ramai. Dia ada benda-benda lain semua sekali. So, maklumat-maklumat ini akan membolehkan orang yang tak layak sebelum ni boleh jadi layak dapat bantuan kerajaan. Orang yang layak sebelum ni, rupa-rupanya ada kereta. Baru beli pula tu. Kereta dia mungkin 2000 cc ke atas. Kalau sebelum ni layak, lepas ni jadi tak layak. Data ni semuanya dah dikumpulkan di bawah padu. Untuk memastikan bahawa orang yang betul-betul layak mendapat bantuan daripada kerajaan lepas ni. InsyaAllah. Okey, Tuan. Saya dah dengar penjelasan Datuk. Okey, saya hormati, saya salut. Ada betulnya apa yang Datuk kata. Cuma Datuk, jika kita bandingkan ekonomi kita dengan Thailand, macam Datuk bandingkan tadi, Datuk ambil satu sudut seperti minyak, harga minyak. Ya, di Thailand harga minyak memang berbeza dengan kita, lebih kurang RM4. Kalau kita RM2, dia lebih kurang RM4 atau RM6. Itu di Thailand. Tapi Datuk, kalau kita Datuk betul perhati betul-betul, Datuk kerap ke Thailand. Di Thailand banyak keistimewaan yang dibagikan kepada rakyat dia, tahu Thailand. Ya, apa dia? Dia tidak ada cukai pintu, walaupun dia tidak ada jajaran lebuh raya yang banyak, tahu, di Thailand tu. Setahu saya. Kalau Datuk tengok di sana. So, mana bagus? Lebuh raya banyak yang bagus ke tak ada lebuh raya yang bagus? Lebuh raya banyak lah baguslah, Jalan Licin. Itu dia. So, kalau nak lebuh raya banyak, ya, Malaysia punya lebuh raya lah banyak. Ya, tak dinafikan. Prasarana di Malaysia, lebuh raya memang cantik, diakui dunia. Kita bercakap soal kos hidup tinggi. Tetapi Thailand bukan negara pengeluar minyak, Datuk. Sebab itu harga minyak dia tinggi. Harga minyak dia memang mahal. Itulah yang kau tak faham. Aku nak tanya dengan kau. Kau tahu tak yang pengeluar minyak Malaysia ni net importer ke net exporter? Exporter. Yang tu saya tak tahu tu. Okey, dia macam ni. Net importer ke net exporter? Okey. Maksud dia, adakah kita ni kita import minyak lebih banyak ke kita ekspor minyak lebih banyak? Apa tu? Kita ni Malaysia ni pengeluar minyak kan? Ya, betul-betul. Kita ekspor minyak lebih banyak ke kita import minyak lebih banyak? Itu saya tahu lah tu. Ni saya nak beritahu. Kita import minyak lebih banyak daripada kita ekspor. Itu ramai orang selalu ingat kita ni macam Saudi Arabia. Saudi Arabia ini saya nak beritahu, dia punya pengeluaran minyak 17
setengah kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Tapi harga minyak dia lebih mahal daripada Malaysia. Okey. Ya, betul. Okey. Kau baru tahulah ni. Kita Malaysia ni keluar 1 tong, Saudi keluar 17.5 tong. Itu saiz kekuatan Saudi. Tapi harga minyak Malaysia lebih murah daripada Saudi Arabia. Okey. Kedua, kita ni net importer. Maksud dia, kita import ni kan, lebih banyak daripada kita ekspor. Yang kita ekspor, minyak yang kita hasilkan ni minyak yang berkualiti tinggi tau. Minyak yang kita hasilkan ni ialah minyak untuk buat minyak kapal terbang, minyak jet semua sekali. Ini yang kita hasilkan, kita produce. Tetapi kita import minyak daripada Russia pun semua sekali lebih banyak daripada kita ekspor. Minyak yang murah kita boleh masuk. Minyak yang mahal kita jual minyak yang murah. Tapi tu kita nak bandingkan dengan Arab. Saya bercakap tu soal kos raya. Walaupun kita pengimport ataupun kita import lebih banyak daripada kita ekspor, tapi dari segi kos sara hidup itu, kita bercakap soal currency, duit kita, semua nilai harga barang. Saya lebih kepada bukan kita nak mencari siapa yang salah, siapa yang betul, tidak. Tak adalah, ni aku nak bagi kau faham je. Saya nak mencarikan soal tentang sara hidup. Saya bercakap sebab saya terasa dengan mutakhir ni, kekangan harga barang tu, kalau orang menafikan, saya tak percayalah. Mungkin orang tu dia tak pernah belanja dapur ke, dia tak pernah pergi ke pasar. Betul. Sebab kalau dia betul-betul turun, dia akan tahu harga barang tinggi tu. Sila saya cakap. Memang harga barang tinggi. Memang kalau ikut data, kadar inflasi Malaysia dah turun. Kadar inflasi Malaysia ni, nak beritahu antara terendah di dunia tau. Below 2% tau. Ya, betul. Kita punya harga, kadar inflasi, maknanya kadar kenaikan harga barang ni terendah di dunia. Tetapi memang harga barang tu dia akan sentiasa naik. Kan? Yang masalah dia tak setimpal dengan kenaikan kadar gaji. Faham tak? Betul. Itu yang sekarang ni YB Rafizi pun dia ada buat program untuk pastikan kadar gaji kita ni, kita ada kadar gaji progresif dan sebagainya, untuk membantu rakyat berhadapan dengan kenaikan harga barang yang memang takkan turun, tuan-tuan. Sebab apa? Macam mana nak turun? Contohnya, kalau kita ada minat minum Milo lah, contoh Milo, betul tak? Bila Milo naik harga, sebab apa Milo naik harga? Sebab demand untuk Milo tu tinggi. Bila demand untuk Milo tu tinggi, dia punya penawaran dia, supply dia rendah. Kan? Jadi orang yang nak beli Milo, dia kena bayar harga yang lebih mahal. Sebab barang sikit, tapi orang yang nak minum tu banyak. Dia punya demand lebih daripada dia punya supply. Jadi kita sebagai pengguna, sebenarnya kita boleh turunkan harga Milo ni. Tapi macam mana? Kita berpindah daripada Milo, kita pergi ke minuman koko yang lain. Ovaltine ke, ataupun apa-apalah, coklat ke, Cadbury ke, tak kisah. Betul tak? Tapi masalah dia, rakyat Malaysia, dia komplain harga Milo mahal. Contoh, saya bagi contoh je ni. Sampai kedai mamak, Milo satu, dia tetap juga beli Milo. Jadi kalau misalnya harga barang naik, demand tu makin naik. Macam mana harga barang nak turun? Yang ini orang tak faham. Kerajaan mana pun yang memerintah, mereka tak boleh turunkan harga barang. Sebab kita mengamalkan apa yang dipanggil sebagai free market. Harga barang bergantung kepada supply and demand. Kerajaan boleh campur tangan, boleh interfere. Bila? Contohnya, kalau barang tu diletakkan ada harga ceiling. Contohnya macam gula, beras, es super tempatan 15. Tak boleh lebih daripada RM26, 60 sen.
benda-benda tertentu. Tapi tak boleh semua benda kita letak ada harga shilling. Dan tak boleh semua benda kita bagi subsidi. Tak boleh. Ini kita kena faham. Siapa pun jadi pemerintah, setidak-tidaknya satu benda yang bagus ialah masih lagi kita boleh beli gula, masih lagi kita boleh beli beras. Zaman Muhyiddin tu telur pun tak ada. Nak beli ada duit pun tak boleh beli. Lepas tu kena lockdown. Kena lockdown lagi jahanam. Sebab apa? Nak pergi keluar cari makan secara sempurna pun tak boleh. Tapi datang pilihan raya, bila Muhyiddin ulur duit sikit, habis kelabu mata. 4.2 juta orang pangkah Perikatan Nasional. Tak ke tension kita tengok dia orang ni. Tak serik buat silap tahun 2018, 2022 buat silap sekali lagi. Lepas tu sekarang komplain bila UMNO kerjasama dengan DAP, dia orang bising. Padahal dia orang yang buat keputusan ni. Bukan kita yang buat keputusan. Okey. Okey tu. Saya selut Datuk cara menjawab tu cukup puas hati. Sebenarnya saya dah naik Datuk, saya ada request ni berbulan-bulan dah. Datuk macam tak layan. Mentang-mentang lah saya bersangking je. Tak biasa aku ambil je siapa keluar pun. Tapi kalau asyik soalan tu benda yang sama je tak berulang, memang kadang-kadang aku buat tak nampak je lah. Nampak ya. Tak Datuk, okey tu Saya anggap kita terus terang kita faham. Kita dah explain sekali, dia tak faham juga, kita buat tak nampak. Tapi so far ni saya rasa tak ada apa masalah. Boleh saya soalan lagi Datuk ya? Boleh. Okey, ni Datuk. Saya nak tanya soalan mengenai Datuk kata kita tak nak bercakap lah soal tebuk atap ke, soal kerajaan ni bagus ke, gabungan perpaduan. Saya tak nak pergi ke arah tu. Saya macam saya cakap Datuk tadi, saya lebih kepada keadaan seketika mengenai ekonomi harga barang, sara hidup, apa yang dirasakan oleh denyutan rakyat. Dari rakyat di bawah 33 juta sekarang ni. Saya rasa saya mewakili mereka. Dan apa yang saya nak minta Datuk jelaskan, mungkin Datuk ada pandangan, idea untuk diketengahkan ataupun Datuk boleh sampaikan kepada orang atasan. Begini Datuk, dia macam harga barang sekarang Datuk. Dia orang kata dulu zaman Muhyiddin telur tak ada. Dulu zaman Muhyiddin beras tak ada. Sebelum kerajaan baru diambil alih ni, macam-macam. Kita ada formula, kita ada cara, kita ada strategi. Patutnya pemerintah macam ni, macam kita naikkan harga gaji daripada minimum ke maksimum. Tetapi apabila sudah pegang tampuk pemerintahan, diberi kuasa, saya nampak apa yang dicanang, apa yang diwawankan itu tidak terlaksana. Berbagai-bagai alasan diberikan. Contohnya? Sedangkan, ya? Contoh? Okey. Contohnya, telur masih tak ada tahun Datuk sekarang. Kalau Datuk cakap ada, mungkin setengah-setengah kawasan. Masih tak ada telur. Gula pun sama, masih mendapat. Minyak sama juga. Dia tidak ada. Tapi soalan saya, sebelum dulu, masa Najib merintah dulu, tak ada pun masalah ni Datuk. Saya tak kisahlah start pada Muhyiddin ke, start pada Muhammad Sabri. Kalau start pada Muhyiddin Muhammad Sabri itu ada di mana kelompongan, kenapa benda tu tak ditutup bila ada kerajaan di awal pentadbiran Datuk Seri Muhammad Sabu yang menjaga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita pernah ada berhadapan dengan masalah telur sekejap. Lepas tu dia pergi sana sini, dia cuba dapatkan bekalan. Alhamdulillah masalah telur dah selesai. Saya tak dengar lah sekarang ni masalah telur ni. Okey. Kedua, kita berhadapan dengan masalah bekalan beras. Ada 8 buah negara tak silap saya yang sebelum ni import ekspor beras daripada kita. Kemudian tiba-tiba mereka pun menghentikan ekspor tu, dan kemudian mereka pula mengimport. Contoh macam Indonesia, dulu dia ekspor, lepas tu dia pula yang pergi mengimport. Okay. Ini masalah global lah, bukan hanya Malaysia saja. Memang kita ada masalah. Dan YB Mat Sabu dah melakukan perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan untuk mendapatkan bekalan-bekalan ni. Saya antara orang yang tahu dan mengikuti benda ni. Memang ada. Bernas pun cuba dapatkan bantuan daripada luar. Kita pergi deal dengan Thailand, deal dengan banyak tempat
untuk dapatkan bekalan beras tambahan ni. So memang 2-3 bulan dulu teruk keadaan beras tu. Sekarang ni beransur pulih lah, beransur pulih. Kita tak nafikan, macam contohnya di negeri Kedah memang masih lagi ada beberapa kawasan yang berhadapan dengan masalah beras. Tapi tak semua, tak semua. Jauh lebih baik daripada mula-mula masa langsung tak boleh nampak beras super tempatan 15. Apa pun kita nak kena terima hakikat lah bahawa kerajaan dah melakukan sesuatu untuk dapatkan bekalan beras ni dapat recover. Sekarang okey lagi. Tapi kalau misalnya tak dibuat betul-betul perencanaan untuk mendapatkan bekalan beras ni, di antara bulan 4, bulan 5 tahun depan kita akan berhadapan dengan masalah bekalan beras lagi sekali. Kan? So sekarang ni saya sendiri mengetahui bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bawah YB Mat Sabu sedang melakukan usaha-usaha untuk memastikan bekalan makanan bekalan beras sampai tahun depan ini kan dapat kita atasi, bukan hanya melalui proses 1 tahun 2 tahun 5 musim yang cuba dilakukan dengan bajet lebih daripada 3 bilion ringgit sepanjang terusan di belah Kedah, belah Perlis. Tetapi dalam masa yang sama untuk bawa masuk beras-beras import dengan harga yang murah. Beras-beras import dengan harga yang murah supaya harga beras import ni tak jauh beza dengan beras tempatan. Jadi kalau misalnya beras tempatan betul-betul dah tak ada, kita terpaksa pakai beras import pun dia mungkin selisih RM1 1 kilo. Ini dah ada usaha ke arah tu. Jangan bimbang. InsyaAllah. Okey, Musang King. Terima kasih banyak-banyak. Dah 1 jam 17 minit. Alamak, saya dah nak terkucil ni. Soalan Datuk, Datuk. Saya nak tanya. Apa nama, sekarang dah masuk setahun, Datuk. Idola saya ni bila nak diberi keadilan, Datuk. Macam saya sebut tadi, di awal tadi saya dah sebut dah. Okey. Sekarang ni Datuk Seri Najib ni, Datuk Seri Najib, dia tidak boleh dibebaskan melalui proses mahkamah. Sukar untuk dibebaskan melalui proses mahkamah sebab dia dah melalui proses sampai ke Mahkamah Persekutuan, lepas tu dah buat semakan kehakiman. Kalau dia tak buat semakan kehakiman lagi sekali, memang dia tak boleh tidak boleh dibebaskan melalui proses mahkamah. Jadi satu proses yang masih ada ialah proses pengampunan diraja. Jadi saya harap kalau betul-betul sayang Datuk Seri Najib ni, mulai malam ni kita buat solat hajat, buat baca Yasin, buatlah apa sekala, bermunajat kepada Allah SWT. Kita doakan semoga Datuk Seri Najib mendapat pengampunan diraja. Itu je lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.